oleh syekh-syekh yang disebut sebagai syekh yang akan membimbing jemaah. Mereka akan berkenderaan naik kapal air, kapal yak, kemudian sampai di Jeddah dalam sehari semalam. Mereka akan bergerak pula naik unta untuk ke Mekah terlebih dahulu. Kemudian dah duduk seketika di Mekah, pergi pula ke Madinah dekat musim haji, baru patah balik dari Madinah ke Mekah. Dan begitulah perjalanan mereka yang memakan masa yang panjang. Sebab tu orang tua dulu kalau pergi haji paling lama dalam 6 bulan, sehingga kembali semula ke Malaysia, ke tanah air. Sebab tu orang tua dulu kalau dia pergi haji ataupun Mekah alang-alang pergi ke sana, mereka akan menetap dulu lebih kurang dalam setahun dua, barulah dia balik. Ada yang sambung mengaji, ada yang dan meniaga, berusaha dulu, dan ada juga yang jadi jadi ahli warga negara sana. Dan juga ada beradik-beradik kami pun ada yang masih lagi ada di sana, tapi dia tak boleh nak cakap Melayu dah. Ada juga adik-beradik di sana tu, kalau kita pergi tu ada lah lagi boleh jumpa. Dan itu kesan daripada penghijrahan mereka untuk menunaikan ibadah haji. Dan gambaran itu adalah satu gambaran yang susah. Dan memang pun Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, wa azim fil nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Fajjin amiq ni merujuk kepada sukarnya, susah, dalam keadaan susah payah, datang daripada ceruk rantau yang jauh untuk menunaikan satu seruan daripada Allah Subhanahu wa taala, perintahnya untuk melaksanakan ibadah haji. Walaupun mungkin zaman kita ni kesukaran itu tidaklah susah sangat, kerana perjalanannya yang jauh jadi singkat. Cuma mungkin kesukaran kita dari segi kewangan, dari segi masa, dari segi kuota, yang tu yang mungkin yang ada lah ni. Tapi walau macam mana pun, huraian dalam kitab ini dia tidak sia-sia. Akan ada juga kesukaran-kesukaran yang bersifat fizikal yang mungkin berlaku sewaktu kita berada di sana. Mungkin berlaku. Dan fasa yang kita nak bincang ni ialah berkenaan dengan kemungkinan kita terputus air sewaktu kita berada di sana, dan kita terpaksa menggunakan hukum ganti daripada hukum asal, yang disebut sebagai rukhsah. Rukhsah itu adalah hukum ganti daripada hukum asal. Hukum asal apa ni? Hukum asal untuk taharah, untuk berudu, dan juga mandi hadas. Maka apabila adanya kesukaran, masyaqqah, maka kesukaran itu menukarkan hukum asal yang wajib ketika mana kita nak berudu ataupun mandi wajib, digantikan dengan tayamum. Ada disebutkan Allah Subhanahu wa taala tentang rukhsah ini ataupun hukum ganti ini di dalam Al-Quran, ayat yang berkaitan dengan wudu, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu, sampai akhir ayat. Wa in kuntum marda aw ala safarin falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban. Itu ayat yang kalau sekiranya kita menghadapi kesukaran ataupun dalam keadaan kita musafir, sakit, kemudian tak menemui air, dia termasuklah orang yang sakit tak boleh guna air, maka boleh daripada hukum asal ditukar kepada hukum ganti. Dan dalil ini menjadi suatu dalil yang kuat dan dijadikan qiyas kepada perkara-perkara asas dalam hukum agama yang diperintahkan untuk melakukan sesuatu perintah apabila ada berlakunya kesukaran ataupun dalam istilah bahasa Arab disebut masyaqqah, maka boleh berpindah daripada hukum yang asal kepada hukum ganti ataupun disebut sebagai rukhsah. Dan hukum ganti ini ataupun rukhsah ni, Syekh Abdul Karim Zaidan dia sebut di dalam bab
usul, tarkhis fi usul fiqh, ada 7 perkara yang boleh ataupun keringanan yang diharuskan oleh syarak. Keringanan antaranya ganti ataupun keringanan kita menukar, ganti dan sebagainya, ada 7 disebut di situ. Jadi saya tak pernah ingat semua tadi kan. Ada 7 perkara yang diberikan, diharuskan dalam rukhsah berdasarkan kepada pendalilan tu tadi, yang dikiaskan. Contoh, boleh dikurangkan daripada yang banyak, boleh diganti daripada yang tak boleh buat. Kalau kurang macam mana? Contoh, daripada sembahyang yang 4 rakaat boleh dikhasarkan menjadi 2 apabila kita berada dalam keadaan musafir, ataupun kita dalam keadaan-keadaan yang tertentu, yang diharuskan oleh syarak, untuk dijamakkan. Daripada ada yang kata rukhsah untuk dihimpunkan, rukhsah untuk dikurangkan. Itu antara perkara-perkara yang diharuskan di dalam syarak, yang boleh dengan adanya syarat-syarat keharusannya. Baik, jadi sebab itu kalau kita nak memahami nas, jadi satu perkara yang kita kena fahamlah dalam nak memahami Islam ataupun syariat ni. Sekarang ni kita duk tengok orang terlalu gairah nak mengambil hukum secara langsung melalui hadis ataupun ayat Quran. Yang ni satu yang bagi orang awam macam kita ni jadi sukar balik. Dan kadang-kadang huraian-huraian yang tidak berpaksi kepada kaedah akan menyebabkan kita mengeluarkan suatu kaedah baru, dia jadi mazhab sendiri. Jadi macam tu. Sedangkan kaedah-kaedah itu telah dipermudahkan oleh para ulama mazhab. Ulama mazhab telah permudahkan kaedah-kaedah itu untuk kita ambil kira, kita pertimbangkan dan dilihat dari pelbagai sudut. Sebab tu kalau kita baca kitab hadis hukum contohnya, terus kita nak mengeluarkan hukum daripada apa yang kita baca tanpa kita melihat daripada asal pendalilan itu. Banyak perkara sebenarnya dia nak kena rujuk. Pertama, dia kena ada asas pertimbangan dalam bab hukum ni, dari sudut-sudut pelbagai. Dia nak tahu, kalau hadis dia kena tahu dari sudut bilakah hadis itu diriwayatkan, bilakah hadis itu dikeluarkan ataupun disabdakan oleh Nabi ataupun dilakukan oleh Nabi SAW. Atas dasar apa perbuatan itu ataupun perkataan itu dilafazkan, dilakukan oleh Nabi SAW. Adakah hadis-hadis yang lain yang menasahkan hadis tersebut, yang mana dulu, yang mana kemudian. Jadi banyak benda. Jadi kalau kata kita terus mengambil dalil walaupun hadis itu dalam tahap ataupun dalam kategori sahih, contoh kita ambil dalam kitab Sahih Bukhari, nak ambil yang sahih-sahih saja kononnya. Tapi ada perkara-perkara yang sahih tak boleh kita jadikan hukum, kerana ada perkara-perkara yang lebih lagi daripada kenyataan hadis tersebut. Sebab tu bagi kita orang awam lebih layaklah untuk kita bertaklid, maknanya mengikuti apa yang telah diperbahaskan dan telah diijtihadkan serta diijma'kan oleh para ulama. Kerana dia lebih memudahkan, kerana mereka telah melihat pelbagai sudut. Walaupun ada berlakunya khilaf, dan khilaf itu bersesuaian dengan keadaan semasa yang berlaku, dan kita boleh jadikan ia sebagai satu pertimbangan untuk kita menilai adakah sesuai untuk diamalkan dengan keadaan kita. Sebab tu kaedah ijtihad ni dia melihat kepada sesuatu situasi. Begitu juga keadaan fatwa, dia akan berubah mengikut situasi, tetapi tidak mengabaikan hukum asal yang menjadi asas pegangan dan juga rujukan. Itu dia tuan-tuan. Macam kita lah sembahyang sekarang ni dalam keadaan Covid, banyak perkara-perkara yang kita terpaksa skip daripada hukum asal, dan kita tak menuruti hukum asal kerana nak menjaga maslahah, suasana dalam keadaan kegawatan ataupun dalam keadaan masyaqqah, untuk menjaga nyawa. Sebab tu dalam kita nak buat satu-satu pertimbangan, bukan hanya pada nas hukum tu saja, tapi pertimbangan yang lain dari sudut maqasid syar'iyah ataupun hikmah pensyariatan itu kita kena tengok, menilai, merujuk kepada Islam itu meletakkan asas untuk menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga nasab. Itu antara asas-asas
yang perlu diberi keutamaan apabila kita nak buat sesuatu ijtihad ataupun hukum. Baik, jadi begitu juga keadaan bila kita nak menentukan sama ada kita nak boleh mengubah daripada hukum asal kepada hukum ganti. Dia kena melihat kepada masyaqqah yang berlaku dan tahap kesukaran itu berlaku. Kita nak cerita sikit tentang tayamum. Ada tayamum yang ni kita boleh tengok dalam kitab perbincangan mazhab Asy-Syafi'i sendiri. Salah satu kitab yang kita nak ambil kitab ulama kita iaitu kitab Bughyatul Tulab. Kitab Jawi yang perbahasan dia agak detail dan terperinci, yang mana hukum tayamum ni pun ada perbezaan mengikut suasana. Ada tayamum bila kita hukum ganti tu kita kena ulang balik sembahyang. Contoh bagi keadaan tempat kita Malaysia ataupun Asia yang air ni ataupun air ni bukanlah satu yang menjadi kesukaran kepada kita. Mana air ni sentiasa ada. Cuma mungkin kadang-kadang tu terputus pasal orang kata apa, technical pipe yang mungkin tak sampai tempat kita. Tapi air tu ada. Kalau kita cari sekilo 2 kilo kita keluar daripada rumah kita pasti akan jumpa. Jadi dalam keadaan yang macam tu, kalau sekiranya kita terputus air, sedangkan kawasan negeri kita ni bukanlah negeri yang akan dikategorikan sebagai negeri yang kurang air, maka kalau sekiranya kita terpaksa menggantikan hukum asal daripada beruduk kepada tayamum, maka sembahyang itu kita kena qada balik bila mana kita dah jumpa air. Ataupun kalau sekiranya kita dalam keadaan sakit, kita tak boleh menggunakan air dan kita gantikan anggota yang tak boleh guna air tadi dengan tayamum, maka sembahyang itu perlu digantikan. Sebab hukum asal air tu ada dan bukan susah untuk kita dapat. Tapi kalau sekiranya kita pergi negara yang satu lagi, macam contoh ke Sudan, memang dah makruf tempat tu, Sudan, Somalia, negara-negara yang belah Afrika tu, memang tempat tu sukar nak dapat air. Dan air hanya digunakan untuk minum. Kalau ada pun memang cukup terhad, limited. Limited edition lah kira. Nak dapat tu. Jadi kalau nak menggunakan untuk nak mandi ke nak apakah, memang payah. Dan depa nak mandi pun mungkin sebulan sekali baru jumpa air betul-betul. Untuk nak membasuh ke apakah. Jadi dalam keadaan yang macam tu, kalau sekiranya memang boleh dikatakan setiap hari ataupun kebanyakan hari dalam sebulan mereka terpaksa bertayamum, maka hukum asal yang dikatakan kena menggunakan air tadi tak boleh mereka buat, maka barulah mereka boleh tayamum. Dan tayamum itu tak perlu digantikan, ataupun kalau daripada sembahyang menggunakan tayamum itu tak perlu digantikan ataupun diulang semula sembahyang tersebut, boleh pakai terus. Jadi itu mengikut suasana semasa dan keadaan hukum itu, dia berbeza mengikut tempat. Sebab tu samalah kaedahnya kalau kata kita duk tengok hari ini senang kita dapat maklumat-maklumat di hujung jari. Cari dalam Google kita boleh tengok dapat banyak fatwa-fatwa. Fatwa di Malaysia pun ada, fatwa luar negara pun ada. Tiba-tiba kita nak ambil hukum yang dikeluarkan oleh negara-negara yang iklimnya ataupun budayanya tak sama dengan kita. Kita nak pakai hak yang mereka, maka keadaan itu tak berapa sesuai untuk kita gunakan hukum tersebut. Kerana keadaan suasana mereka tu, ijtihad mereka tu sesuai hanya untuk tempat dan budaya mereka dan tak berapa nak sesuai untuk keadaan kita. Itu berbeza. Cuma kalau kata kita nak buat perbandingan hukum atas hujah-hujah yang mereka gunakan, kemudian kita buat satu keputusan kesimpulan berdasarkan situasi semasa, boleh. Kita takhrijkan ataupun kita keluarkan satu hukum berdasarkan kepada himpunan pandangan-pandangan tadi untuk kita nak comparekan. Mungkin suasana mereka ada sesuai dengan kita, ada yang kena dengan kita, maka boleh kita laksanakan amalan ataupun hukum tersebut untuk kita praktiskan dalam keadaan tempat kita. Sebab tu kalau kita tengok dari segi kita pun, masalah kita kalau fatwa-fatwa negeri pun dia agak berbeza. Kedah dengan Penang walaupun bukan jauh mana, Perak pun tak jauh mana, dan ada tempat-tempat suasana-suasana tertentu dia keluarkan
ijtihad tu agak berbeza. Macam di Penang lah ni SOP dia, nak main sembahyang masih lagi kena ada mask, kena bawa sejadah, walaupun hak peringkat kebangsaan kata, peringkat persekutuan kata tak perlu bawa dah. Tapi di tempat kita melihat suasana yang nak jaga lagi, mungkin ada lagi hak berjangkit yang lebih teruk dan sebagainya, untuk nak jaga masalah itu maka dikekalkan lagi SOP yang lama. Ikut masalah lah. Jadi kita sebagai orang awam kena ikut untuk menjaga masalah umum itu. Itu contoh dari segi kita nak melihat bagaimana sesuatu hukum itu diijtihadkan oleh para ulama. Jadi sebab itu bukan semua orang nak boleh buat keluar hukum untuk menjaga masalah awam ataupun umum, maka hanya orang yang berautoriti saja yang boleh keluarkan hukum tu. Jadi siapa dia kalau negara kita ni, jabatan agama ataupun mufti lah, untuk keluarkan suatu kenyataan yang boleh kita jadikan pegangan. Hak lain-lain tu hanya sekadar pandangan biasa saja. Untuk dia guna seorang-seorang boleh, tapi tak boleh untuk kita nak apply kepada semua orang. Sebab takut akan jadi celaru dan akan jadi masalah kepada orang awam yang mungkin tak ada latar belakang agama untuk dia nak berpegang. Baik, itu asas dia. Pasal kita duk cerita tentang tayamum ni, dia bukan hukum asal dah, dia adalah hukum ganti. Baik, muka surat 43. Apabila ketiadaan air, dia hendaklah berusaha mencarinya terlebih dahulu. Jika tiada didapatinya, maka pada ketika itu dia hendaklah bertayamum. Ini jadi hukum ganti. Jika ada air tetapi dia memerlukannya kerana dahaga atau rakannya dahaga, haiwannya dahaga. Ni pasal haiwan, ni pasal unta, kuda, kaldai, memerlukan air juga. Ataupun haiwan yang dihormatinya dahaga. Apa dia? Haiwan dihormati. Mungkin ada juga dia gunakan anjing ketika itu untuk nak jaga keselamatan perjalanan. Maka dihormatilah, walaupun dari segi hukum kita, mazhab kita ni, anjing tu hukumnya najis mughalazah. Jadi ada keadaan-keadaan yang diharuskan. Dan dia hendaklah bertayamum. Jadi dalam keadaan yang tak boleh nak guna ayak, ataupun ayak itu semuanya dah telah dibahagi-bahagikan kepada keperluan-keperluan asas, maka boleh digantikan hukum asal kepada tayamum. Dia tidak perlu berwuduk sama ada yang dimiliki itu dahaga pada hari tersebut ataupun selepasnya. Maknanya ayak tadi dia peruntukkan untuk dia nak minum, walaupun ada lagi dua botol ataupun dua lagi lah, 3 lagi kah? Banyak lagi lah. Tapi dah buat perancangan dah ni untuk sepanjang perjalanan ni. Kalau dia berwuduk juga, mungkin tak dah sampai ke tempat yang dituju, air habis. Maka dalam keadaan macam tu, dia boleh menggunakan hukum ganti dengan bertayamum. Baik, ada pendapat mengatakan sehingga dia dapat berjumpa dengan air yang lain. Jadi maksudnya dia boleh menggunakan hukum tayamum ni selagi mana dia belum bertemu dengan sumber air yang lain dalam perjalanan dia. Baik, ashab kami berkata haram baginya wuduk dalam keadaan seperti ini kerana menghormati jiwa lebih utama. Ini hifzun nafs. Menghormati jiwa ni maksudnya menjaga nyawa, lebih utama. Macam tu juga tuan-tuan, sikitlah kita nak kaitkan dengan isu semasa kita ni. Contoh dalam pengurusan jenazah, pengurusan jenazah kita ni, kalau sekiranya seseorang mayat ataupun jenazah yang mati itu disahkan positif COVID, macam mana cara pengurusan jenazah dia? Sebab mengurus jenazah ni kewajipan fardu kifayah yang kita mesti tunaikan. Kalau hukum asal, satu-satu jenazah yang mati bukan syahid, dia kena dia ada 4 perkara. Kena mandikan, kafankan, sembahyangkan dan kebumikan. Ada 4 perkara. Jadi dalam keadaan orang yang COVID ni, 4 perkara tu tetap kena buat. Tapi dia kena ubah norma yang biasa buat kepada norma yang lain, norma yang baru, dengan kaedah yang diharuskan. Untuk mandi, mandi kalau Kementerian Kesihatan dah keluar kenyataan mangsa COVID ni, mati dia, kuman tu masih ada. Ada pada kulit dia, ada pada lendir-lendir yang keluar daripada badan dia, najis dia, muntah dia, masih lagi ada kuman tu. Dan dia mudah berjangkit. Jadi dalam keadaan yang macam tu, kalau kita
guna sarung tangan macam mandikan jenazah HIV, kan? Jenazah HIV penyakit AIDS, dia tu tak sama taraf dia ataupun tahap kemudaratan dia, kan? COVID-19 ni kalau kata darah, ada darah tu keluar, bila kena kita barulah berjangkit. Kalau takat kulit apa semua dia sentuh tak ada apa. Tapi dia berbeza dengan COVID sebab dia sama macam penyakit satu yang disebut penyakit Ebola dulu ni, yang mana daripada tubuh kita ni keluar apa-apa cecair pun, maka adanya virus tersebut yang mudah untuk berjangkit. Jadi kalau begitu keadaan dia memang menjadi satu mudarat lah. Kalau nak buat juga hukum asal akan menjadi mudarat kepada orang yang menguruskan jenazah tersebut. Sedangkan agama meletakkan syarat untuk jaga nyawa. Jaga nyawa. Orang yang hidup ni jangan dedahkan kepada penyakit. Maka dalam keadaan yang macam tu, maka hukum asal yang memandikan jenazah itu bertukar kepada hukum ganti. Diambil pada kaedah tadi juga, hak kaedah yang kalau sekiranya wa in kuntum junuban, maknanya hak yang kes mayat ni dikategorikan sebagai junub, maka kalau dia tak boleh guna air, maka harus digantikan dengan tayamum. Baik, itu satu. Tapi dalam keadaan nak bertayamum ni tak boleh direct ke atas kulit dia pula. Sebab kalau kita direct pun mungkin akan cecair, kuman apa semua tu masih lagi melekat. Maka sebab tu waktu nak menguruskan jenazah ni dia perlu dalam keadaan tertutup. Sampaikan jenazah tu pun bubuh dalam satu tempat yang tak boleh pegang langsung dengan tangan kita, maka dibungkus mayat tu. Maka hak yang nak kafankan dia macam mana? Kafan tu masuk dalam body bag dia, masuk yang tu. Kemudian kalau sekiranya tak boleh langsung pada kulit, sapu saja, ganti sapu di atas body bag itu tadi, untuk menyelesaikan salah satu daripada fardu kifayah, kewajipan yang kita kena buat, mandikan dia dan kafankan dia, buat dalam keadaan yang bukan asal, digantikan dalam keadaan tadi itu. Kemudian untuk sembahyangkan, sembahyangkan buatlah sekadarnya. Kalau sekiranya dia tak boleh merebak, kita sembahyang dalam keadaan yang minima, dan boleh digantikan sembahyang yang tak hadir kepada sembahyang ghaib. Sama buat kaedah sembahyang ghaib pun, cuma mayat tak ada depan kita, sembahyang kaedah yang sama. Cuma niat kita sembahyang jenazah ghaib atas sipulan dengan 4 takbir, kaedah yang sama sembahyang tu juga. Itu saja berbeza. Kemudian tanam, segerakan untuk nak selesaikan tanggungjawab kita yang hidup kepada si mati. Okey, yang tu kalau kita tengok dari sudut apa? Menghormati dan juga menjaga nyawa. Nyawa orang yang dah mati, mati dah. Dan tak mau pula mudarat orang mati itu bawa pula kepada orang yang hidup. Maka adanya hukum yang terpaksa kita kiaskan daripada perbuatan-perbuatan yang tak boleh untuk menjaga tadi ini kepada perkara yang boleh menjaga maslahah. Jadi kalau ikut benda tu bid'ah lah, zaman ini tak buat. Tapi kita terpaksa buat untuk nak meraihkan masyaqqah yang wujud. Jadi zaman kita ni memang banyak benda-benda yang lari daripada hak sunnah. Banyak benda agak. Sebab tu nak cerita tentang bid'ah tu, sebab kalau orang yang suka duk bid'ah, orang tu banyak benda yang dia tak boleh nak duduk lah zaman lah. Sebab banyak benda yang kita terpaksa kiaskan kerana tak sama macam mana zaman Nabi, tetapi masih lagi berpaksikan kepada dalil-dalil yang mengharuskan. Itu perlunya hukum qiyas tu. Sebab tu ulama dulu dah buat cantik dah. Asas kepada hukum tu ada 4. Ada 4. Yang pertama Quran lah, rujukan utama. Lepas tu kalau tak ada dalam Quran ataupun Quran dia sebut dalil secara umum, kena tengok sunnah. Apa pula yang Nabi SAW huraikan dari sudut sunnahnya. Termasuklah amalan para sahabat juga sunnah. Walaupun mungkin Nabi tak buat, tetapi sahabat faham apa yang Nabi kata. Mungkin zaman Nabi tak buat, tapi mai zaman sahabat tu ada, dan isu tu tak berlaku zaman Nabi tapi berlaku zaman sahabat. Maka itu juga termasuk dalam sunnah. Tuan-tuan jangan kecilkan skop yang dikatakan sunnah ni. Kadang-kadang orang duk faham sunnah hanya perbuatan Nabi. Sedangkan Nabi duduk dengan siapa? Nabi duduk dengan sahabat. Dia hidup dengan para sahabat. Jadi apa saja perbuatan para sahabat yang diperakui oleh Nabi,
ataupun benda-benda yang sahabat tak buat lagi tapi telah diperakui oleh Nabi. Nabi aku dia, sahabat-sahabat ni kalau aku tak ada, hampa ikutlah mereka. Itu perakuan Nabi kepada para sahabat. Jadi perakuan Nabi kepada para sahabat juga dianggap sebagai satu sunnah. Jangan kecilkan pahaman tu. Bila kecilkan, jadi kita jadi susah. Yang ketiga, kita ambil kepada, kalau sekiranya tak jumpa dalam Quran, tak jumpa dalam sunnah ni, kita rujuk kepada ijma'. Dan qiyas dulu. Qiyas daripada Quran dan juga hadis. Hukum yang tak ada dalam Quran ataupun sama-sama yang Quran sebut secara umum, tak khusus, dan berlaku zaman kita ni tak sama macam zaman tu, tapi ada yang sipi, seolah-olahnya. Macam contoh, kita kiaskan yang kita kena stay at home ni. Kita ambil kaedah yang di zaman para sahabat berlakunya penyakit taun. Macam mana sahabat lari daripada penyakit tu. Kaedah tu macam mana untuk kita nak jadikan hukum yang kena ikut keputusan pemerintah ni untuk stay at home. Pasal apa? Sebab ada kaedah untuk mencegah. Islam mengajar untuk kita mencegah. Dan ayat Quran pun ada secara umum, dia kata tentang pencegahan. Wala tulqu bi aydikum ila hatalukah. Jangan kamu campakkan diri kamu dalam kemusnahan. Itu kaedah umum. Jadi dia tak sebut ke ada virus ke, tak sebut, tapi umum. Jadi bila kaedah umum tu dia kena kias. Yang mana keadaan sekarang ni ada benda-benda yang boleh memudaratkan kita, maka dikiaskan mudarat tadi yang Allah Taala larang supaya kita tak terjerumus dalam keadaan yang darurat ataupun dalam keadaan yang bahaya. Jadi bila dah kias ni, seorang-seorang tak boleh buat kaedah ni, dia kena ijma' dulu. Sebab tu sesuatu perkara bila diijma'kan barulah jadi hukum itu yang rajih, iaitu yang boleh digunakan, hukum yang kuat untuk dipegang. Bila lebih daripada 3 orang, 3 kepala yang duk bincang tu, sebab Allah Taala pesan kepada kita, wasyawirhum fil amr. Maknanya kaedah berbincang itu satu perkara yang menjadi asas kepada hukum syarak. Tak boleh seorang yang buat kelak, dia baca-baca, dia buat kelak satu kaedah ataupun ijtihad dia seorang. Itu tak terpakai lagi. Melainkan apabila dia telah dibahaskan pula secara ijma' dan disepakati secara ijma', maka barulah hukum tu dianggap sebagai hukum yang boleh dipakai dan hukum yang kuat untuk dijadikan rujukan. Jadi sebab itu mufti pun dia takkan keluar kenyataan dia sendiri. Kalau dia keluar sendiri secara peribadi ni, kira tak boleh sebagai satu kenyataan yang kuat lagi, sehinggalah diputuskan dalam majlis fatwa. Dia kena ada beberapa orang lagi yang ahli. Ada ahli bahasa, ada ahli usul, ada ahli tentang tafsir, ada ahli tentang hadis. Bila dibincangkan dari sebagai sujud, barulah keluar, maka itulah yang boleh diguna pakai sebagai ijtihad yang sesuai daripada hukum yang mungkin tidak ada dalam Quran secara qat'i. Kalau hukum yang qat'i itu tak boleh buat apalah. Macam sembahyang tu dah memang qat'i, dah memang tak berubah. Yang tu tak boleh kita ubah. Tapi kalau hukum yang baru ataupun keadaan yang baru berlaku, maka boleh kita kiaskan kepada keadaan-keadaan yang tertentu. Baik, itu sikit yang kita nak faham. Walaupun kita duk cerita ni hukum tayamum, tapi sekurang-kurangnya kita boleh tengok situasi sekarang ini dengan kaedah-kaedah yang telah diperkenalkan dan diamalkan oleh para ulama. Kerana kita tengok sekarang ni ada pula trend orang yang nak mengabaikan pandangan-pandangan ulama, seolah-olahnya pandangan ulama klasik ni tak sesuai nak diamalkan. Jadi kita kena buat kaedah baru, kena terus direct kepada apa yang Nabi buat. Ni satu yang orang kata melanggari disiplin ilmu. Dia akan jadi susah balik. Satu, dan dia mungkin ijtihad itu tak tepat dengan maksud yang Nabi SAW kehendaki dalam mengamalkan sesuatu hukum hakam ataupun sesuatu kaedah ilmu itu. Baik, jadi mudah-mudahan insya-Allah kita dapat sikit sebanyaklah tuan-tuan apa yang kita bincangkan, dan insya-Allah kita akan sambung lagi kaedah-kaedah tayamum ni sebagaimana disebutkan dalam kitab ni. Kerana bila kita, sebab tu kita pergi Mekah ni dia mengajak banyak benda. Sebagai saya sebut selalu, haji ni bukan hanya tertumpu pada 6 perkara rukun, 6 perkara wajib. Yang tu memang mudah, haji tu mudah disebut pelaksanaannya, tetapi nak sampai ke tahap tu, kesempurnaan tu, dia kena lihat kepada asas-asas agama yang lain untuk memperkukuhkan.
Sebab tu haji ni seolah-olahnya ataupun haji ni matlamatnya ialah untuk memperkukuhkan agama kita, memperkukuhkan gali ilmu-ilmu kita, kerana kemuncak daripada apa yang kita faham dari sudut akidah, mengucap 2 kalimah syahadah, solat kita, puasa kita, zakat, semuanya terangkum dalam ibadah haji itu sendiri. Baik, sekadar itu dulu. Wallahu alam. Aku qali hadza wa astaghfirullah wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ala siratikal mustaqim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinatana minal kadhib wa a'lana minal khiyanah. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.